செய்தி. ஒருவரை விசாரணையின்றி 28 நாட்கள் தடுத்து வைக்கும் சுஷ்மா எனப்படும் கொடூர சட்டம் நாட்டிற்கு தேவையா? யாரை ஒடுக்குவதற்கு இந்த சுஷ்மா சட்டம்? மனம் திறக்கிறார் கோபிந்த் சிங் டியோ. சுஷ்மா எனும் கொடூர சட்டத்தின் ஒரு துணை விதியை மேலும் 5 ஆண்டுகளுக்கு நீட்டிப்பது தொடர்பாக கடந்த வாரம் நாடாளுமன்றத்தில் நடைபெற்ற வாக்கெடுப்பு தோல்வி கண்டு அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது. உள்துறை அமைச்சர் டத்தோ ஸ்ரீ ஹம்சா ஜைனுடன் தாக்கல் செய்த சுஷ்மா சட்ட மசோதா தோல்விக்கு பின்னால் மாபெரும் சதித்திட்டம் அரங்கேறியுள்ளதாகவும் கூறப்படுகின்றது. Kerajaan telah pun membawa satu usul untuk melanjutkan tempoh kuat kuasa Seksyen 4/5, apa yang disebut sebagai SOSMA, atau dalam bahasa penuh dia adalah Akta Keselamatan, Akta Kesalahan Keselamatan Langkah-Langkah Khas 2012 ataupun Akta 747. Di dalam akta ini cukup jelas dinyatakan di bawah Seksyen 4/11 bahawa Subseksyen 5 hendaklah disemak tiap-tiap 5 tahun dan hendaklah terhenti berkuasa melainkan apabila semakan dibuat satu ketetapan diluluskan oleh kedua-dua majlis parlimen untuk melanjutkan tempoh kuat kuasa peruntukan ini. Ini bermaksud bahawa kita ada undang-undang SOSMA yang menjadi undang-undang yang spesifik yang digunakan untuk kesalahan-kesalahan tertentu, iaitu kesalahan keganasan dan sebagainya. Di dalam keadaan-keadaan itu, mengikut SOSMA, pihak polis perlukan lebih kuasa. Jadi di dalam SOSMA ada peruntukan mereka boleh tangkap seseorang itu dan mereka boleh tahan melalui Seksyen 4/5 untuk satu tempoh tahanan yang tidak melebihi daripada 28 hari. Jadi undang-undang biasa, bila seseorang itu kena tangkap, dia dibawa ke magistrate selepas 24 jam. Selepas 24 jam, magistrate akan memberikan kepada pihak polis riman. Biasanya dia ada 3 hari, 7 hari. Dalam kes-kes tertentu boleh dilanjutkan sehingga 14 hari. Tetapi untuk kes-kes jenayah berat atau kes-kes keganasan, kita ada undang-undang SOSMA, dan SOSMA itu memperuntukkan bahawa seseorang boleh ditahan untuk 28 hari. Jadi ia berbeza daripada kes-kes lain. Jadi kita kena faham, apabila ada peruntukan sebegini, first kita kena faham bahawa kita semua terima bahawa keselamatan negara kita adalah satu perkara yang sangat penting. Tidak siapa-siapa yang pertikaikan. Jadi kita perlu ada undang-undang yang boleh memastikan bahawa keselamatan negara kita terjamin. Itu kita terima. Tapi soal dia, adakah kita perlukan undang-undang sebegini rupa untuk mencapai tujuan itu? Kita lihat kepada peruntukan yang sudah ada. Undang-undang ini bukan baru. Undang-undang kanun acara jenayah ini sudah wujud lama. Ya, dan undang-undang itu cukup jelas menyatakan 14 hari. Jadi 14 hari diberikan, masa itu adalah untuk satu siasatan dijalankan. Di bawah kanun keseksaan kita ada kesalahan-kesalahan yang cukup berat, kesalahan yang juga melibatkan keganasan, kes-kes yang berat yang boleh mendatangkan hukuman yang paling berat, hukuman maut dan sebagainya, juga adalah di dalam kanun keseksaan. In fact, kesalahan-kesalahan keganasan ini juga di dalam kanun keseksaan, Seksyen 1309 dan sebagainya. Jadi apakah masalah dengan seksyen ini yang menyebabkan kita dalam pembangkang menentang permohonan supaya ianya dilanjutkan, supaya ianya tidak dikuatkuasakan pada hari tersebut di dalam parlimen? Soal yang berbangkit adalah apabila seseorang itu ditahan, kalau seseorang itu ditahan, dia ditahan untuk 28 hari. Dalam masa tahanan itu beliau tidak dihadapkan kepada mana-mana pihak, dia tidak dibawa ke mahkamah, dan kerap kali kita lihat akses kepada peguam juga bukan saja tidak diberikan, kalaupun diberikan ianya terhad. Jadi itu satu masalah di mana kita menyatakan bahawa ada ramai yang ditahan, selepas itu apabila dibebaskan ataupun keluar daripada tahanan, mereka membuat aduan bahawa mereka ini semasa tahanan itu tidak dilayan secara adil dan sebagainya. Aduan-aduan macam-macam dibawa. Jadi itu adalah perkara yang dibawa kepada perhatian kita. Jadi dalam parlimen apabila kita bangkitkan soal ini, Menteri Dalam Negeri kata kepada beliau,
tidak ada sampai berita bahawa ada salah guna kuasa ataupun apa-apa masalah dalam tempoh 28 hari ini. Jadi itu jawapan dia. Jadi saya bangkit dan saya soal kepada dia. Saya kata, kalau dalam 28 hari ini orang itu tidak dibawa kepada sesiapa badan yang bebas seperti magistrate, dia nak bawa aduan kepada sama. So menteri kata dia tak terima aduan. Betul lah tak terima aduan kerana tidak ada akses kepada kehakiman. Jadi ini masalahnya. Kita kata tak ada masalah. Kalau nak tahan, kalau nak siasat. Tapi soalnya kenapa tidak ada satu sistem ataupun kita ini memperbaiki undang-undang yang ada garis panduan supaya kita berikan seseorang itu hak untuk datang ke hadapan mahkamah untuk bawa aduan itu. Ini masalah yang kita bawa ke depan. Jadi di situ kita kata, kalau kita lihat kepada tahanan 28 hari tanpa ada akses kepada seorang magistrate atau badan yang bebas di mana aduan boleh dibuat, kita menentang. Dan kita semua tahu kes-kes sebegini rupa biasanya dia tahan seseorang itu 28 hari, kemudian seseorang itu ditahan selepas 28 hari dia di-charge. Dan apabila di-charge di bawah section-section yang dihuraikan yang mana SOSMA itu terpakai, kebanyakan dari kesalahan itu tidak boleh dijamin. Ini bermaksud bahawa selepas 28 hari seseorang itu dituduh, kemudian terus dibawa ke penjara tanpa ada jaminan dan ditahan kemudian sehingga perbicaraan yang kadang-kadang mengambil masa yang lambat, kadang-kadang sampai setahun pun ada. Dan selepas daripada itu, apabila beliau kalaupun menang kes, semasa dia ditunggu untuk rayuan masih tidak dilepaskan. Jadi kita tanya, kenapa kita perlukan undang-undang sebegini rupa? Sekiranya, saya bagi contoh, seseorang itu dikatakan menjadi sebahagian daripada kumpulan jenayah terancam, tapi peranan yang dia main itu peranan yang sangat minimal. Saya ada satu kes di mana seseorang itu ditahan, dia dikatakan seorang pemandu, dia bawa kereta, dan dalam keadaan tersebut dia pun ditahan 28 hari, kemudian dituduh tidak ada jamin sehingga perbicaraan, dan selepas itu tidak ada jamin sehingga selesai rayuan. So kita tanya, dalam aspek itu kita lihat peranan dia, kenapa perlu untuk tahanan sedemikian rupa tanpa ada akses kepada sesiapa? Saya rasa apa yang kita bangkitkan di sini bukan satu yang tidak menasabah. Seperti mana saya mula tadi, kita mula dengan menyatakan secara jelas kita hendak pastikan bahawa keselamatan kita semua dalam negara kita terjamin. Itu tidak ada masalah. Kita juga faham bahawa pihak polis ada peranan. Mereka pun ada kepada saya seperti kita semua tahu lah, mereka pun ada banyak yang perlu mereka laksanakan. Jadi mereka perlukan masa. Masa itu diberikan. Tapi soalnya kenapa tidak ada akses yang diberikan kepada orang yang ditangkap itu supaya beliau ada peluang untuk membawa sebarang masalah kepada seorang hakim, supaya beliau boleh membuat permohonan. Kalau beliau sakit misal katanya dalam 28 hari ini, beliau boleh buat permohonan kepada seorang hakim supaya dibawa ke hospital. Kalau mereka menunjukkan tidak ada sebarang kes, selepas beberapa hari siasat, seseorang itu berhak untuk menyatakan saya menentang permohonan ini, sepatutnya saya dibebaskan. Kalau saya dibebaskan, polis masih boleh siasat, tak ada masalah. Kalau polis nak charge, saya datang ke mahkamah. Ini menjadi apa yang kita sebut dalam parlimen. Dan saya rasa menteri dalam negeri pun dia faham. Kalau lihat kepada perbahasan dia pun menyatakan, saya faham apa yang dibawa oleh kebanyakan ahli-ahli parlimen. Ini adalah satu perkara yang mereka katakan perlu kita siasat, perlu kita lihat, kaji semula supaya kita boleh memperhalusi, memperbaikkan. Kita semua tahu SOSMA ini bukan undang-undang baru. Dia ini undang-undang 2012, sekarang 2022. Berapa ramai kes yang sudah ditahan? Saya sendiri telah pun mewakili banyak daripada mereka yang dituduh dalam kes-kes sebegini. Jadi kalau kita sebut bahawa ada pembaharuan yang harus dibawa, itu adalah satu perkara yang harus dilaksanakan. Saya ingin menyatakan bahawa semasa kita dalam kerajaan PH, kita telah pun memulakan proses, proses untuk kita bincangkan dan section-section tertentu yang mana kita hendak bawa pindaan. Itu kerajaan PH telah pun laksanakan. Kita telah pun ada perbincangan dengan pihak polis. Kita telah melihat kepada section 45, adakah perlu untuk 28 hari ataupun kita boleh pendekkan. Dalam masa itu juga, bolehkah kita ada satu mekanisme di bawah seseorang itu boleh dibawa ke mahkamah di hadapan magistrate supaya beliau boleh membuat aduan sekiranya ada aduan-aduan, dan beliau juga boleh membuat satu hujahan
yang mengatakan bahawa sebenarnya dia tidak berkait dengan kes ini dan seharusnya tidak ditahan untuk 28 hari. Kita telah pun memulakan proses itu. Proses dia, kita melihat kepada undang-undang yang perlu dipindah. Kemudian kita bawa undang-undang itu ke depan, kita menyatakan apakah pandangan kita, apakah cadangan kita untuk pindahan. Itu semua telah pun dibuat, dan kita telah minta untuk pandangan daripada pihak-pihak berkaitan, pihak polis dan sebagainya. Itu semua telah pun dimulakan, tetapi selepas kerajaan runtuh tahun 2020 sehingga sekarang, kenapa tidak ada apa-apa dibuat? Kita kena faham bahawa bila dibawa ke parlimen, kita akan menyatakan pendirian kita, bahawa semasa dalam kerajaan kita telah pun menyatakan bahawa kita ini tidak terima peruntukan-peruntukan ini, kerana peruntukan-peruntukan ini kepada kita bersifat keras sangat. Jadi apabila kerajaan sekarang datang dan meminta kita untuk memberi sokongan kepada peruntukan yang masih sama, saya rasa tidak boleh beliau ataupun menteri itu harap untuk dapat sokongan kita. Jadi soal yang berbangkit adalah kenapa tidak usul itu berjaya hari itu. Menteri datang ke parlimen, dia hanya menyatakan betapa penting undang-undang ini dan sebagainya, dan kerajaan hendak teruskan. Sudah tentunya sebelum datang ke parlimen dengan usul yang seberat ini, sudah tentu dia dah bincang dengan orang-orang dia, ahli-ahli parlimen dia. Patut dia ada sokongan daripada ahli-ahli parlimen dia sendiri, yang boleh dia dapat untuk meneruskan undang-undang ini. Tetapi tidak ada. Kemudian kita lihat kepada MOU, ramai yang kata, oh, kita dalam Pakatan Harapan kita ni tidak ikat atau tidak mengikut janji kita dalam MOU. MOU kita cukup jelas. Ianya menyatakan bahawa kita hanya akan menyokong perkara-perkara yang dirunding dengan kita. Usul ini tidak dirunding sama sekali. Dan mereka tahu bahawa kita menentang peruntukan-peruntukan yang membenarkan tahanan tanpa perbicaraan. Our stand has been clear. We are against detention without trial. Dan kita juga menentang undang-undang yang mempunyai kesan yang keras sangat sebegini. Ini saya rasa dia tidak boleh nafikan. Itu sebabnya apabila kita menjadi kerajaan, PH kita telah pun memulakan perbicaraan. Dan itu sebabnya menteri pun setuju. Dia pun kata, ya mungkin kita perlu halusi, kita kena tengok macam mana kita perbaiki. Tapi kenapa tidak diperbaiki? Jangan kita datang terus ke parlimen, kita bentangkan, minta semua sokong, walaupun tahu kita menentang, tapi dia kata kita kemudian kita, I think that is not fair. நம்ம தமிழ் நேசன் டிவியை லைக் பண்ணுங்க, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க, சப்ஸ்கிரைபர் பெல் பிரஸ் பண்ணுங்க. இது ஒரு தமிழ் நேசன் டிவி தயாரிப்பு.